Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan. Ini Awani Borneo. Mari kita saksikan tajuk utama kami untuk anda malam ni. Peruntukan 1.4 bilion ringgit bantu rakyat Sarawak terkesan PKP. Hanya 2% penduduk Nabawan mendaftar untuk terima vaksin. If the state of Sarawak is not fully vaccinated, by the time they have the state elections, then not only the state of Sarawak, but the entire country of Malaysia is at risk. Kerajaan Sarawak mengumumkan pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 6.0 bagi membantu rakyat dalam meneruskan kelangsungan hidup susulan pelaksanaan PKP yang berkuat kuasa di negeri itu esok. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng berkata ia merangkumi 15 langkah yang telah diputuskan Kerajaan Negeri Sarawak dengan perbelanjaan 1.4 bilion ringgit. Jelasnya ia melibatkan 9 langkah pembayaran tunai dan 6 langkah pemberian diskaun. Kata Abang Johari, BKSS 6.0 akan memperuntukkan inisiatif kepada golongan isi rumah, golongan B40, petugas barisan hadapan, petugas media, pengusaha perkhidmatan pengangkutan, peniaga, pemain industri pelancongan. Antara pemberian diskaun pula membabitkan bil utiliti, sewa premis perniagaan, pengecualian sewa perumahan dan penyediaan bakul makanan. Kerajaan Sarawak sebelum ini telah melaksanakan 5 pakej BKSS yang bernilai lebih 3.1 bilion ringgit. Dan berikut perkembangan COVID-19 hari ini. Sarawak mencatatkan 698 kes baru COVID-19 dengan 4 kematian dicatatkan. Di Sabah pula 308 kes dengan 1 kematian, manakala 6 kes positif dicatatkan di Labuan. Seterusnya, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairy Jamaluddin berkata Sarawak menyasarkan untuk mencapai kadar suntikan tidak kurang 45,000 sehari. Dalam sidang media bersama Pengerusi JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas di Kuching hari ini, Khairy berkata sasaran itu akan membolehkan Sarawak menerima suntikan vaksin sepenuhnya menjelang Ogos tahun ini. Dengan itu, saya dan Datuk Amar Douglas telah bincang bahawa kita perlu mencapai satu kadar suntikan setiap hari di negeri Sarawak tidak kurang daripada 45,000 suntikan setiap hari. Dengan kadar purata tersebut, ini akan membolehkan kita selesaikan pemberian vaksin kepada penduduk negeri Sarawak pada sebelum akhir bulan Ogos. Oleh yang demikian, tumpuan akan diberikan kepada pembukaan pusat-pusat pemberian vaksin yang baru. Tumpuan juga akan diberikan kepada meningkatkan manpower capacity di PPV, termasuklah medical personnel, non-medical personnel yang diperlukan untuk kita mempercepatkan proses pemberian vaksin di negeri Sarawak. Selain itu, Khairy berkata PPV industri di kawasan perindustrian dan kilang akan diwujudkan bagi mempercepatkan program suntikan vaksin. PPV industri itu akan diselia oleh sebuah jawatan kuasa kerja bagi menyelaras urusan PPV berkenaan. Kita juga telah bincangkan keperluan untuk membuka PPV industri di kawasan-kawasan perindustrian, bagi kawasan-kawasan kilang dan juga PPV industri di kawasan-kawasan perladangan, iaitu untuk pekerja-pekerja ladang. PPV industri ini akan dibuka di in situ ataupun di tempat industri, sama ada di tempat kilang ataupun akan dibuka di tempat perladangan. Tidak memerlukan pekerja-pekerja mereka untuk pergi ke PPV awam yang lain.
Seterusnya ditanya adakah keutamaan program vaksinasi yang diberikan kepada Sarawak bermotifkan politik sebagai contoh PRN Sarawak yang akan datang atau pemberian itu melihat kepada situasi semasa COVID-19 di Sarawak? Ini jawapan Khairi. Yeah, let me answer this question. First, our commitment to the Sarawak state government does not in any way take away from any vaccines that we plan to deliver to the other states. Yeah, and I can give my assurance to the people in Klang Valley that we will also be picking up the pace of vaccinations in Selangor and in KL, especially in Selangor, which is ground zero for COVID infections right now. But I think it's very important for me to raise this point. It is not a political point, but it's a legal requirement. And it's also a public health issue. And I want to explain this very clearly. Should the emergency end on the 1st of August, as it has been announced, then at that point in time, Sarawak, by law, needs to hold its state elections within 60 days. I'm correct, yeah, Douglas? Sarawak needs to call for its elections within 60 days. That is by law. So with that in mind, there needs to be some form of accelerated vaccinations for the state of Sarawak. Now, I don't know if you remember what happened during the Sabah state election. If the state of Sarawak is not fully vaccinated, by the time they have their state elections, then not only the state of Sarawak, but the entire country of Malaysia is at risk of another wave. And we cannot afford that. Gagal dihubungi dan tidak mengemaskini nombor telefon. Itu antara cabaran utama dihadapi petugas barisan hadapan dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Sandakan. Jadi kita dapati ada yang tidak datang pada hari yang sepatutnya disebabkan majoritinya tidak dapat dihubungi. Nombor telefon yang diberikan pada awalnya di macam itu adalah nombor telefon lama. Tapi yang biasa selain daripada tak dapat dihubungi adalah mereka yang masalah tentang di luar kawasan, juga masalah tiada kenderaan yang menyebabkan mereka tak dapat hadir. 6 jam perjalanan termasuk menaiki bot dan perlu bermalam di kawasan pedalaman. Itu antara cabaran petugas barisan hadapan di Sabah dalam memastikan rakyat mendapat vaksin COVID-19 sekaligus memastikan sasaran imuniti kelompok dapat dicapai menjelang akhir tahun ini. Namun fakta ini amat mengejutkan. Hanya 2% sahaja penduduk di Nabawan, Sabah yang mendaftar sebagai penerima vaksin dan apa puncanya? Menurut Pegawai Perubatan Pejabat Kesihatan Daerah Nabawan, Dr. Muhammad Abiruddin Abdul Saleh, hanya 2,000 atau 2.86% dari jumlah 27,800 penduduk yang berdaftar untuk divaksin. Faktor utamanya bentuk muka bumi yang berbukit bukau selain capaian internet yang lemah. Kalau kita masuk ke kawasan seperti Pensiangan, Pegalungan tu terpaksa melalui bot dan tiada capaian internet. Itu sebabnya kenapa kita punya pendaftaran MySejahtera masih rendah lah. Ya, terpaksa bermalam di situ. Dan seperti baru-baru ini kita di klinik Pensiangan, kita bawa the whole team sama vaksin sekali masuk ke dalam selama 4 hari. Dan alhamdulillah kita berjaya memvaksin sampai 82 orang lah. Cabaran lain yang dihadapi kepadatan penduduk yang rendah selain jarak antara rumah ke rumah jauh. Sebenarnya di kawasan Pensiangan estimated lah kan, sebab dia dalam 2,000 orang lah begitu. Dan penduduk mereka punya tempat tinggal scattered. Dia bukan macam, dia tidak padat macam Nabawan, dia macam tinggal jauh di kampung-kampung. Kadang-kadang satu kampung satu orang saja tinggal, satu family saja. Jadi inilah cabaran dia sebenarnya. Untuk kita capai 80 pun sebenarnya masih jauh lagi. Meskipun Pesta Keamatan tidak dapat disambut secara fizikal, ia tidak bermakna kemeriahannya tidak dapat dirasai. Bagi tahun ini, Keamatan diraikan dengan cara berbeza menerusi medium alternatif kolaborasi bersama Astro Radio Sabah Sarawak dan Keamatan TV. Layan terus era muzik yang terbaik.
Menurut pengurus Astro Radio Sabah dan Sarawak, Hafiz Nizamuddin, biarpun seluruh negara kini diancam COVID-19, ia tidak menghalang pesta terbesar di Sabah untuk terus diraikan dengan kaedah baharu. Objektif utama kerjasama Astro Radio dengan Keamatan TV ini adalah untuk mengetengahkan pesta yang terbesar di Sabah, iaitu Pesta Keamatan, yang boleh mempamerkan budaya dan cara perayaan ini bukan setakat di negeri Sabah, malahan di seluruh Borneo, Sabah, Sarawak, di Semenanjung, malahan di seluruh dunia dengan adanya streaming pada tahun ini. Sambutan Pesta Keamatan kali ini akan dibawakan tanpa sempadan menerusi platform Astro Prima, Radio Era FM dan juga Hits FM. Kami bawakan Borderless Keamatan yang menjadi tema rasmi untuk Keamatan tahun ini. As the title suggests, kami akan membawa secara terus melalui Astro Prima, Era Sabah, Hits KL dan juga Mix, supaya semua orang boleh bersama-sama meraihkan Pesta Keamatan walaupun di mana mereka berada, menggunakan semua jenis medium yang kami sediakan, radio, TV dan juga media sosial. Malah mereka juga telah menghasilkan sebuah muzik video bagi memeriahkan lagi sambutan Pesta Keamatan. Muzik video ni kami staff ataupun announcer Era dengan kerjasama seorang local artist, Ben Zulu. Kami telah rekod satu MV yang berjudul Besok Masih Ada. Okay. Yang itu untuk showcase kesatupaduan orang Sabah, bukan setakat orang Kadazan, Murut, Rungus, malahan semua bangsa di negeri Sabah yang boleh meraihkan Pesta Keamatan. Walaupun tak dapat bersama, tapi kita cuba sedaya upaya kita untuk masih menyemarakkan lagi semangat Keamatan tahun ini. Seterusnya, 4 hari sebelum hari kemuncak pertandingan Unduk Ngadau 2021, ini adalah waktu penting untuk 21 finalis. Masing-masing sibuk menyiapkan tugasan masing-masing. Bagi Sharon Stephen yang merupakan finalis Unduk Ngadau mewakili Dun Kawang, dia akui cabaran terbesar sepanjang tempoh pertandingan itu ialah pengurusan masa dan emosi. Jelas Sharon, larangan rentas daerah sedikit sebanyak memberi tekanan kepadanya untuk mendapatkan barangan keperluan pertandingan. Namun semua itu tidak mematahkan semangat untuk mengakhiri pertandingan ini. Setiap yang macam kita tahu, sendiri musim sekarang kita pandemik, lagipun kes semakin hari semakin meningkat, dan masa saya tu kadang-kadang ada certain daerah is PKP, right? Jadi macam saya untuk urus diri saya mau beli keperluan saya untuk buat persediaan tu agak singkatlah. Menceritakan lanjut, menyertai pertandingan itu adalah hasrat kedua ibu bapanya. Justru sokongan mereka menjadi penguat semangat buat Sharon menyertai Unduk Ngadau. Macam setiap tahun tu adalah mau pergi tengok kan begitu. Jadi hasrat diorang mami dari saya mau tengok saya ada di pentas sendiri begitu. Jadi macam untuk tunaikan tu, jadi saya ikut. Bagi seorang lagi finalis, Lisa Christy Dominic yang mewakili Dun Tulit, pertandingan itu mengajarnya cara terbaik menguruskan masa. Malah ketahanan mental dan fizikal merupakan kekuatan utama dirinya pada pertandingan itu. Apa yang memberi inspirasi kepada saya untuk mengikuti Unduk Ngadau ini adalah seperti yang kita sedia maklum, Unduk Ngadau ini merupakan salah satu platform yang terbesar bagi negeri kita, khususnya di Sabah, untuk kita mau meneruskan lagi adat dan juga kita mau menunjukkan kepada orang-orang di luar sana betapa kita kaya dengan adat, budaya dan juga tradisi. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Azim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.